Yang dihormati Tuan Pengerusi Majlis, Barisan Yang Hakim lagi bijaksana yang sentiasa berpaksikan kepada keadilan. Semestinya, saudara penjaga masa yang setia dengan randiknya. Seterusnya, rakan seperjuangan yang saya segani serta hormat sekalian. Selamat pagi, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya di sini bukanlah untuk membuang masa hadiri, bukan pula untuk berbicara kosong. Akan tetapi menyampaikan pidato saya yang bertajuk Rukun Negara sebagai prinsip perpaduan demi kejayaan dan kestabilan rakyat. Hadirin yang saya hormat, Malaysia merupakan sebuah negara yang masyarakatnya terdiri daripada berbilang kaum yang mempunyai nilai hidup sosial, kebudayaan dan kepercayaan yang berbeza. Ini menyebabkan perpaduan agak sukar dicapai kerana setiap orang mempunyai kepercayaan dan pandangan hidup yang berbeza. Oleh itu, kita memerlukan sesuatu yang dapat mengeratkan perhubungan sesama rakyat dan membolehkan kita hidup bersama dengan aman dan harmoni di bawah hubungan yang sama, tidak kira sama dari kaum atau status yang berbeza. Sehubungan itu, rukun negara telah diisytiharkan oleh Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Tuan Ismail Nasiruddin Shah pada 31 Ogos 1970. Antara tujuan rukun negara adalah untuk dijadikan prinsip hidup semua rakyat negara ini dan menjamin perpaduan rakyat dan keamanan negara. Sekiranya panduan ini sentiasa dipatuhi, pastinya ia akan membentuk rakyat yang berkualiti. Rakyat yang berkualiti bersinonim dengan warga negara yang bermutu tinggi dan tinggi nilainya. Hadirin sekalian, kita pastinya begitu sinonim dengan teks rukun negara, memandangkan itu sudah biasanya, mengungkapkannya ketika sesi perhimpunan rasmi. Ianya bukanlah sekadar untuk ikrar semata-mata, tetapi ada mesej yang ingin disampaikan. Mari kita tinjau apakah mesej yang ingin disampaikan. Prinsip yang pertama, iaitu kepercayaan kepertuan. Setiap agama pastinya menyeru kepada kebaikan. Justeru, bagi insan yang beragama, pastinya mereka percaya bahawa melakukan perkara baik adalah sangat dituntut. Sidang Dewan sekalian, kerana itulah negara kita banyak mengadakan acara keagamaan dan perayaan. Kita juga ada Hari Raya, Tahun Baru Cina, Deepawali, Christmas dan juga kita ada Kongsi Raya. Mengapa semua ini diadakan? Kerana kita percaya perayaan keagamaan ini dapat membentuk kerjasama sejati, perpaduan yang murni, membentuk jati diri rakyat negara ini. Jelas prinsip rukun negara yang dijelaskan, iaitu kepercayaan kepertuan dapat membentuk jati diri mempan. Sidang Dewan yang budiman, puja saya yang kedua di bawah naungan kata kesetiaan kepada raja dan negara. Raja adalah pemerintah negara yang tertinggi. Kaitan kedua-duanya sangat rapat sekali. Sebagai rakyat, tugasnya hakiki dan hati-hati dengan raja dan negara. Apakah buktinya kesetiaan itu? Adakah dengan menyebutkan di bibir saja? Tepuk dada, tanya selera. Setiap negeri pastinya mempunyai lagunya sendiri. Sebab yang sedikatnya memuji dan menghargai raja dan negeri. Kerana itulah lagu negeri wajib dinyanyikan setiap minggu sekali bagi menanam semangat jati diri terhadap raja dan negeri serta negara. Sebagai tanda rakyat kepada pemerintahnya, masih ingatkan lagi ketika lagu negaraku dipermain-mainkan oleh penuntut hantu, rakyat Malaysia bangun bersatu mengkhianat pengkhianat itu. Tindakan itu membuktikan kepada semua kesetiaan rakyat yang dipelihara dapat membentuk jati diri warga, kesetiaan kepada raja dan negara. Puja saya yang ketiga, iaitu keluhuran perlembagaan dan kedaulatan undang-undang. Negara kita yang berdaulat ini mempunyai perlembagaannya sendiri, undang-undang yang matang serta mampu menjadi aspirasi negara yang hebat bagi melahirkan masyarakat yang seimbang dan jati diri yang cemerlang. Uniknya perlembagaan di Malaysia adalah mempunyai cara yang istimewa dan sentiasa menjadi panduan bagi pemimpin dan menjadi landasan bagi rakyat yang dipimpin. Perlembagaan dan undang-undang inilah sentiasa dipelihara sebagai wadah untuk memastikan jati diri akan terselah dan masyarakat Malaysia akan lahirlah kepercayaan dan keyakinan yang tidak bercampur.
antara kaum-kaum agar tidak berpecah, ibarat kata pepatah, telur serangkap pecah sebiji pecah semua, bukannya pecah sebiji pecah sendiri. Kerana itulah perlembagaan dan undang-undang negara mesti dipelihara dan diawasi setiap masa mengikut keadaan dan perkembangan dunia, kerana ia menjadi asas bagi warga untuk hidup dalam satu kawasan bersama-sama dan melahirkan jati diri bertoleransi. Hadirin dan hadirat, tegakkan badan, rehat-rehatkan minda. Puja saya yang keempat, kesopanan dan kesusilaan. Kesopanan dan kesusilaan adalah perlakuan yang budi yang begitu tinggi dan harusnya diikuti oleh masyarakat di negara ini. Kesopanan dan kesusilaan dapat melahirkan jiwa rakyat yang mementingkan amalan budi yang menjadi panduan kepada setiap rakyat. Amalan budi dalam kehidupan seharian juga dapat memperkuatkan jati diri insan walaupun hidup dalam kemodenan, kerana moden sahaja tidak bererti jika budi bererti mati. Kerana itulah kerajaan begitu hebat mengadakan pelbagai kempen kesopanan dan kesusilaan seperti kempen budi bahasa, hidup berjiran kepada rakyat, tempatan agar menjadi pegangan dan amalan dalam kehidupan, dan akhirnya terbentuklah jati diri mapan. Pandangan pelancong asing adalah buktinya. Maka menyatukan di Malaysia begitu berpekerti di begitu berbudi pekerti dan mesra. Kajian Penerbangan Malaysia tentang tarikan pelancong ke negara kita menyatakan 65% adalah kerana rakyatnya yang bersopan santun, berbudi bahasa. Penghayatan prinsip hukum negara ini adalah bukti bahawa jati diri negara ini dapat dibentuk dengan amalan hukum negara. Secara konklusif membuktikannya, rukun negara dapat melahirkan rakyat yang berjati diri, saling menghidupkan perpaduan demi kejayaan dan berbangga dengan negara sendiri. Negara turut mempunyai rakyat yang beridentiti, berkualiti serta stabil dari pelbagai segi. Akhir kalam, Laksamana Bukit Baru mohon permisi. Sekian, terima kasih. Salam sejahtera.